Assalamualaikum, salam mengakhiri Ramadan dan Syawal akan menjelma dalam siri Asatizah Muda kali ini, 7 Mei 2021, Jumaat. Kita bawakan kepada anda satu topik yang bertajuk Period Spot Check. Tujuan mendidik wajar ataupun tidak, yang mana pada akhir April tahun ini, isu ini berbangkit apabila ada beberapa ciapan daripada pelajar yang mendakwa mereka melalui satu zaman atau ketika mereka di sekolah dahulu, ya, diraba kerana untuk tujuan spot check sama ada mereka ini benar-benar datang haid ataupun datang bulan, kerana guru nak pastikan bahawa mereka ini tidak ponteng daripada solat. Dan lanjutan daripada ciapan tersebut, antara reaksi awal dikeluarkan oleh Tan Sri Rafidah Aziz, Datuk Seri Azainah Osman, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, dan juga Yang Berhormat Dr. Mazli Malik, bekas Menteri Pendidikan, menganggap bahawa tindakan ini sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, perlu dihentikan dan bahkan menjijikkan. Dan Presiden Persatuan Kesihatan Mental Malaysia, Dr. Andrew Mohan Raj, menyatakan bahawa ini pemeriksaan tersebut disifatkan sebagai suatu buli. Dan lanjutan daripada itu, pada 23 April 2021, Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menyatakan bahawa secara tegasnya tindakan akan diambil. Perkara ini tidak wajar dilakukan kerana ia mengejutkan dan tidak diterima oleh akal. Jadi susulan akan dilakukan secara pantas dan segera. Dan pada 26 April yang lalu, Datuk Razif Muhammad Jidin, Menteri Kanan Pendidikan, juga menyatakan bahawa sekiranya perkara itu berlaku, senyatakan nama sekolah yang terlibat. Dan pada semalam, 4 Mei 2021, Malaysia kini telah pun melaporkan tak kurang daripada 15 buah sekolah yang terlibat, yang mana pelajar mendakwa bahawa perkara ini berlaku di sekolah-sekolah tersebut. Ini merupakan rentetan kronologi peristiwa yang berlaku berkaitan dengan isu ini. Tapi lebih lanjut lagi untuk kita bincangkan secara spesifik sama ada perkara ini wajar ataupun tidak, sama ada ini mematuhi sistem ataupun nilai pendidikan negara kita, bersama dengan kami di Asatizah Muda ketika ini, Naim Syafiqah yang merupakan pendakwa bebas dan juga pupil in chamber yang ketika ini melalui latihan untuk mengamalkan undang-undang sivil dan juga konvensi. Selamat datang ke darah Asatizah Muda, Ustazah. Dan saya nak mulakan di awal ini untuk mendapatkan pandangan Ustazah, di manakah posisi Ustazah, setuju ataupun tidak dengan period spot check ini? Baik, terima kasih saudara host kita Irfan Faruqi atas soalan yang diberikan tentang pandangan saya berkenaan dengan tajuk kita period spot check. So basically apa yang saya pandang ataupun apa yang bagi pandangan saya tentang period spot check, isu ini berbangkit kerana ada isu warden ataupun guru-guru yang check period anak murid mereka, pelajar-pelajar perempuan yang mungkin telah lama tak solat, ataupun kadang-kadang orang kata dah solat ke belum? Tak solat lagi ke? Dia kata period, still period lagi. So benda ni mungkin berbangkit isu ni sampai mengganggu nak kata ketenteraman ustazah-ustazah ataupun guru-guru, sehingga mereka rasa macam perlu berbuat sesuatu. Akhirnya berlakulah isu ini meraba ataupun orang kata nak check tu, sehingga kan mereka terpaksa meraba dan juga suruh anak murid mereka itu mencalik tisu dengan darah mereka untuk tunjukkan bahawa mereka masih haid ataupun tidak. Jadi ya Ustazah, kita akan pergi lebih lanjut ya berkenaan dengan spesifik betul, tapi untuk awal ini, di manakah posisi Ustazah, wajar ataupun tidak ada spot check tersebut? Bagi saya tidak wajar. Untuk saya spot check ini, kita terus masuk kepada lebih spesifik. Kalau tidak wajar, ada dua pandangan. Tadi Ustazah pun dah menyatakan bahawa ada dua camp di sini, kebimbangan guru dan juga pelajar yang mahu supaya privasi mereka itu terjaga. Jadi bagaimana kita meimbangi di antara kedua itu, Ustazah? Bagaimana untuk meimbangi kedua-dua ini? Pertama sekali bagi saya untuk pihak guru-guru untuk buat spot check, ataupun kadang-kadang kita nak spot check pelajar-pelajar dan sebagainya, tapi apa yang saya pandangan saya adalah yang pertama sekali, jika anak-anak murid masuk ke sekolah, pertama sekali lagi-lagi sekolah berasrama penuh. Sebab berlaku isu ni kebanyakannya di sekolah berasrama penuh. So pertama sekali yang boleh dilakukan oleh guru-guru kita, boleh untuk kita letakkan satu kalender khusus buat pelajar-pelajar. Kalender ini sebagai tanda kalau mereka ini haid, tanda. Dan juga kalau mereka tak haid, tanda bila, sampai bila dan sebagainya. Dan yang pertama sekali, bagaimana kita nak tahu? Kadang-kadang ada pelajar-pelajar yang tak tahu, mereka ni haid ke, istihadah ke, sampai keputihan itu pun sendiri mereka kadang-kadang curiga ataupun keliru sama ada itu haid ataupun tidak. Mereka boleh solat ataupun tidak. Jadi apa yang mereka boleh buat, ustazah-ustaz guru-guru kita ni adalah mereka perlu mendidik apa beza antara haid, apa beza antara istihadah, apakah keputihan, bagaimana keadaannya, baunya dan sebagainya. So benda ni
Kalau dididik, diajarkan, insya-Allah boleh memberikan orang kata apa, buka minda kepada anak-anak pelajar-pelajar ini. Dan saya nak beri kesempatan yang terus Ustazah. Boleh kita bezakan di antara itu, saya nak minta Ustazah jelaskan apa bezanya di antara haid, istihadah dan juga keputihan itu. Kerana bagi para pelajar, bagi mereka, yang penting mereka tak nak kena check, itu sahaja. Tapi bagi Ustazah-Ustazah ini, kadang-kadang mereka juga mempunyai khilaf untuk membezakan di antara ketiga-tiganya itu. Silakan Ustazah, beza di antara tiga beza tersebut. Baik, yang pertama sekali kalau kita tengok haid. Haid ni selalunya paling panjang 15 hari, 15 malam. Haid. Dan selalunya benda ni darahnya darah pekat, hitam ataupun orang kata coklat pekat, dan lepas tu baru darah-darah pekat warna merah. Okey, tu 15 hari, 15 malam. Dan istihadah ni selalunya berlaku bila? Berlaku bila mana contoh? Panjang 15 hari, 15 malam. Dan selalunya normal seseorang untuk haid adalah 7 hari. 7 hari sahaja normal kebiasaannya. Tapi ada juga yang mereka haid ni sampai 15 hari 15 malam. Kalau nak tahu beza istihadah dan juga darah haid, istihadah ni akan berlaku bila mana 15 hari 15 malam tu tiba-tiba esoknya keluar darah lagi. Esoknya keluar darah lagi, ini yang perlu kita tanda. Okey, ini adalah darah istihadah yang mana ia keluar daripada ia dikatakan sebagai darah penyakit, darah yang bukan kebiasaan. Mungkin selalunya keluar disebabkan stres, selalu keluar mungkin disebabkan terlampau banyak kerja, terlampau stres, akhirnya keluarlah darah istihadah yang mana berlainan warnanya, yang mana berlainan baunya dengan darah haid. Jadi mungkin anak-anak pelajar di luar sana mungkin boleh belajar lebih dalam lagi tentang perkara ini dengan ustazah masing-masing ataupun dengan guru-guru yang ada dalam kelas kita ataupun guru-guru yang mengajar tentang pendidikan Islam ini. Kalau keputihan, Sila keputihan. Yang terakhir, silakan. Yang terakhir, keputihan ni biasanya kalau contohnya lepas haid kan akan ada keputihan. So keputihan ni menandakan bahawa seseorang itu telah habis haid. Maksudnya keputihan yang jernih itu telah habis haid. Waktu ni juga dah keluar je keputihan dan jernih ini, perlulah seseorang itu mandi wajib. Lepas mandi wajib boleh teruskan solat seperti biasa. Kalau contoh keputihan tu masuk waktu zuhur. Keputihan tu ada waktu zuhur. So waktu zuhur tu juga kita kena mandi wajib dan solat zuhur. Kalau tak sempat nak mandi wajib waktu zuhur tu, waktu asar tu ambil masa untuk qada zuhur sebentar tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah, sebab perkara itu asas yang penting. Sebab bulan Ramadan ini pastinya kita nak pastikan bahawa bulan ibadah ini diamalkan dan dinikmati sepenuhnya. Walaupun kita berada di hujung Ramadan ketika ini, dan saya harap bahawa perkara itu boleh manfaat kepada pelajar dan juga penonton kita. Dan saya nak masuk kembali kepada isu kita. Ada yang mengatakan bahawa perkara ini dah lama, dia normal. Dari pelajar sekarang ni dia manja. Sepatutnya mereka ambil je lah, lalui je lah proses tersebut kan, sebab tujuan guru ini untuk mengajar, bukanlah sangat nak meraba itu. Jadi persoalan yang kita nak bangkitkan, adakah itu pandangan yang betul? Adakah pelajar sepatutnya hanya diam melalui sahaja pengalaman tersebut lepas daripada habis mengaji, pandai-pandailah bawa diri sendiri? Apa pandangan Ustazah? Pandangan saya benda ni berbangkit sebab ada orang kata apa, kekurangan dari segi pelajar tu sendiri, mungkin tak ada sifat ihsan. Orang kata apa, kalau sifat ihsan ni dia akan timbul bila mana dia rasa every day, every time dia rasa Allah sedang melihat dia. So bila mana dia rasa Allah sedang melihat dia, dia akan rasa macam kena solat, wajib solat, apa yang wajib kena laksanakan. So dia tak akan rasa macam boleh tipu ni, boleh tipu ustazah, sedangkan Allah sedang melihat. Jadi bila mana Allah sedang melihat, dia kena tunaikan solat, laksanakan solat seperti biasa. Jadi adakah benda ini normal? Normal ke orang nak cek haid daripada dulu sampai sekarang ni? Normal ke? Ini adalah tidak normal. Sebab kalau contoh ikut asas pada Islam, kita lihat cara untuk mendidik anak-anak bukan sebegitu, dan cara dakwah bukan sebegitu. Sebab apa? Cara dakwah, saya petik satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maksudnya apa? Serulah ataupun ajaklah mereka, orang di luar sana, ke arah jalan Allah, ke arah agama, dengan cara apa? Dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Kita berdiskusi dengan mereka dengan cara yang baik. Maksudnya di sini, cara kita nak ajak adalah cara yang sesuai.
bagaimana dan cara yang tidak menyakiti orang lain ataupun tidak menjatuhkan maruah orang lain. Dan Sebagai Ustazah, biasa ya, macam tu, bagi guru-guru, orang kata bahawa kami ni dah makan garam lama dah. Inilah cara ya, paling berhikmah. Sebab kalau pakai cara lain, ada je cara nak menipu. So paling efficient dan paling efektif ialah kena calik, kena tengok ada darah ataupun tidak. Apa pandangan Ustazah? Sekiranya ada yang menyatakan bahawa ya, cara calik-calik dan spot check ni, inilah hikmah sebenarnya. cara calik ni itu adalah hikmah. Betul-betul. Sebab ada juga pandangan-pandangan ustazah yang sebegitu. Orang kata, Ya. yelah, dah buat baik dah suruh dah kalender sebagainya, tapi masih lagi tak jalan macam mana. So, bagi pandangan saya, itu mungkinlah kan sebahagian mereka di luar sana, sebab sekarang ni adanya media sosial, adanya jawatan kuasa di luar sana yang mana mereka ni memerhatikan guru-guru punya tindakan dan sebagainya. Jadi, dan anak-anak sekarang ini, dan zaman sekarang ini, perubahan zaman itu membawa kepada tersebar luasnya orang kata apa, info-info berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh guru-guru. Jadi untuk kita mengelakkan daripada tercalik, orang kata apa, tercaliknya pandangan buruk kepada guru-guru ataupun kepada institusi pendidikan itu sendiri, mungkin di sini kaedahnya sekarang ini mungkin kita ada cara lain untuk mendidik mereka daripada kita memaksa anak-anak murid ini. Mungkinlah mereka mencalik itu mungkin disebabkan rasa hormat mungkin ataupun rasa takut kepada guru, mereka terpaksa untuk lakukan sebegitu. Jadi kaedahnya sekarang mungkin kita ada cara lain untuk kita buat ataupun untuk kita pastikan anak murid ini mereka tunaikan solat, tetapi bukan dengan cara kita memaksa mereka. Bagaimana caranya? Seperti kalau boleh kita tekankan apa keutamaan solat, apa pentingnya solat ini. Kalau tak solat, apa yang akan jadi? Kalau tak haid, apa yang kita kena buat dan sebagainya. Ini pentingnya untuk kita tekankan waktu ini. Sebab apa? Dekat luar sana banyak sekarang masalah. Contohnya mungkin dengan keadaan sekarang guru-guru suruh mencalik tisu dengan darah, ataupun ada yang sampai meraba nak ada pad ke tak. Benda ini boleh menyebabkan sekarang ini banyak gangguan seksual ke arah benda-benda yang orang kata apa, penyantuan seksual dan sebagainya. Dan sekarang ni banyak sangat isu-isu seperti LGBT dan sebagainya. Takut benda-benda ni akan lebih memudaratkan lagi kalau contohnya guru tersebut lakukan seperti apa yang dah normal sebelum ini. Sorry Ustazah, kalau begitu, kalau ia bukan paksaan, kalau memang pelajar ini dia nak tunjuk pada guru dia, kami tak boleh solat sebenarnya. Jadi adakah wajar tindakan tunjuk bukti, adakah perlu pelajar wanita kita, perempuan kita untuk tunjukkan darah dan calik dan sebagainya? Adakah itu wajar dalam Islam ataupun cukup sekadar bagi tahu, Ustazah, kami ni cikgu, kami ni tak boleh solat, tak perlulah sampai nak kena tunjuk darah sebagainya. Ustazah, silakan. Wajarnya cukup sekadar untuk guru bertanya dan cukup sahaja untuk kita hanya memberitahu guru kita bahawa kita sedang haid. Cukup sekadar begitu. Sebab apa? Sebab haid ini ataupun seseorang yang sedang bercuti ini dikatakan privasi, hak privasi seseorang. Jadi wajar sahaja kalau seorang guru itu tak melebihi batas, hanya bertanya kepada anak murid, haid tak? Dan kalau boleh contohnya amaran, kena ada nasihat di samping itu. Amaran dan nasihat ini, contohlah saya bagi analogi kita sedang orang minta sedekahan kita. Orang minta sedekah, kita pun rasa macam nak sedekah ke tak nak sedekah ni, orang ni takut menipu, orang ni takut nanti digunakan untuk perkara-perkara yang tak elok dan sebagainya. Kita bagi sahaja sebab itu adalah sedekah daripada kita. Begitu juga dengan cikgu, bagi amaran, bagi nasihat, bagi ilmu, begitu. Dan akhirnya, selepasnya, kalau budak tu nak tipu ke, tak tipu ke, itu antara dia dengan Allah. Tuhan. Yang paling penting, cikgu dah lepas tangan lah. Yang penting dia tanya. Lepas tangan. Kan? Tapi yang paling penting, kena didik. Dan jangan tak istiqamah. Kita dah bagi tahu. Tapi asyik-asyik tengok muka dia je yang cuti, muka dia je yang berehat. So, jangan pernah berhenti, teruskan istiqamah menyampaikan ilmu, mendidik. Mendidik, bagi amaran, bagi nasihat. Amaran tu dengan cara yang berhikmah. InsyaAllah Ustazah, di situ saya bangkitkan pula soalan seterusnya. Dia nak mendidik, dan kadang-kadang ada juga yang terlanjur mendidik, dia terlebih pula nak mendidik, sampai ada di kalangan pelajar kita yang solat dalam keadaan mereka berhadas kerana mereka takut kepada guru. Dan ini bukan dakwaan semata-mata, memang kita nampak beberapa pelajar melalui ucapan-ucapan di Twitter yang menyatakan bahawa mereka mengalami situasi tersebut. Jadi bagaimana situasi mereka ini? Adakah mereka
perlu solat dan keadaan takut, dan bagaimana supaya kita tak nak supaya perkara ini berlaku dan berlangsung? Baik, itu nampak tak di situ mungkinlah disebabkan keadaannya, warden nak spot check, ustazah nak spot check, mereka rasa takut, mereka rasa macam gerun ni Kang nanti kena malu depan kawan-kawan dan sebagainya. Jadi mereka terpaksa orang kata apa, pergi solat untuk orang kata tutup haid dan sebagainya. Sedangkan perkara pertama, sebenarnya benda ni kurang efisien. Tak efisien pun sebenarnya, sebab berlaku juga di situ pembohongan. Dan lepas ni, kalau contoh dia solat, lepas tu haid lagi, guru akan still check dan sebagainya. Jadi apa yang boleh kita buat sekarang ni, guru pun kena ubah. Caranya adalah kalender, rekod dan sebagainya, amaran, nasihat, ilmu dan sebagainya. Dan anak murid perlu jujur dan jangan pernah jangan pernah bohong. Kalau dah habis haid, terus habis haid. Jangan pernah nak sambung lagi cuti sehingga meninggalkan solat ataupun solat jemaah. Jadi apa yang boleh kita buat sekarang ni, tekankan bahagian tu, tekankan bahagian ilmu, tekankan bahagian amaran, tekankan bahagian nasihat. Dan benda ni sebab apa? Sebab saya tengok keadaan sekeliling sekarang. Kalau kita tengok isu masyarakat kita, benda ni sikit berlaku, tercalik nama agama, tercalik nama institusi pendidikan dan sebagainya. So untuk mengelak dari sebarang kekecohan, dari sebarang kesalahfahaman dan sebagainya, kita jaga dari sebegini. Kalau contoh budak tu nak menipu dan sebagainya, wallahualam, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi di situ kita perlu ada keseimbangan, kerana bukan sahaja, kalau boleh saya kaitkan dengan isu berkaitan dengan puasa ini, baru-baru ni itulah satu video di mana ada 2-3 muslimah tengah makan di siang hari pada waktu bulan puasa. Lepas tu ada seorang kakak dia duduk rakam, duduk marah kat dia orang ni. Dan ada pelbagai reaksi. Dan keseimbangan yang kita nak cari di sini Ustazah ialah di antara nak menjaga nama baik agama, supaya tidak berlaku fitnah kepada agama, dan dalam masa yang sama untuk tidak memalukan orang yang kita nak dakwah ini, yang kita nak ajak kepada kebaikan ini. So hanya semata-mata kita nak supaya jaga agama, kita merendahkan hak orang lain. Tapi tak boleh juga kita nak menjaga hak orang lain sampai kita membiarkan agama difitnah. So bagaimana tu Ustazah? Orang kata apa, matlamat tidak menghalalkan cara. Kita nak suruh anak-anak murid ni, arahan dia, caliklah dekat tisu nak tengok betul-betul kan. Kita rasa macam kita matlamat kita nak suruh mereka solat. So arahan yang ustazah keluar, arahan yang cikgu-cikgu keluar adalah untuk kita nak kena spot check period dan sebagainya. So benda ni, orang kata apa, matlamat tidak menghalalkan cara. Caranya memang arahan tu betul. Tapi mungkin caranya, kaedahnya untuk mereka ni solat, untuk mereka tunjukkan mereka haid adalah caranya, prosedurnya adalah tidak betul. So kaedah-kaedahnya kembali kepada agama, bagaimana cara mendidiknya adalah, bagi saya nak pentingkan satu apa tahu. Saya nak pentingkan salah satunya adalah doa. Doa memang kena pentingkan. Kadang-kadang hati manusia ni diperlukan orang lain doakan dia. Diperlukan guru, terutamanya guru doakan anak murid supaya lembut hatinya. Kalau contoh memang dah lama sangat tak solat sebab haid, so kita didik dia bagaimana? Didik kita untuk kita doakan mereka, lembut hati mereka, bagi Allah bagi hidayah supaya mereka ini tertarik kepada solat. Dan kita pun sebagai guru cerita, kalau apa keistimewaan solat, kalau solat bagaimana, kalau tinggal solat apa yang akan jadi, dekat akhirat apa soalan pertama yang akan ditanyakan, dekat alam barzah apa soalan yang pertama yang akan tanyakan. So benda ni sangat-sangat penting. So matlamat tidak menghalalkan cara. Kaedahnya kalau contoh memang solat tu wajib, dan juga jaga aurat pun wajib. Seseorang tak boleh nak pandang aurat orang lain, seseorang tidak boleh nak melanggar hak privasi orang lain, lebih-lebih lagi kepada hak-hak anggota, lebih-lebih lagi pada anggota badan seseorang itu sendiri. Kan kalau contoh tempatkan diri kita kepada tempat orang tu. Ni guru-guru kalau guru-guru cuba tanya, kalau kita kat tempat orang tu, apa yang kita rasa? Suka tak kalau orang lain langgar privasi kita? Suka tak orang lain kalau raba kita ataupun tengok dan sebagainya? Dan itu isunya sekarang ni Ustazah. Sebab kita menganggap bahawa kita tak boleh merasai, khususnya lelaki lah yang menghostkan ini, lelaki. Dan juga masyarakat umum, bagi dia seolah dia tak faham. Bila berada di kedudukan tersebut, alat sulit dipegang oleh orang lain, mereka tak beranggap bahawa perkara itu serius, khususnya lelaki. Jadi bagaimana Ustazah untuk kita fahamkan kepada masyarakat bahawa ini bukan semata-mata isu mendidik, ini juga isu psikologi, isu trauma bagi seorang wanita yang dipegang alat sulitnya oleh orang lain yang bukan di kalangan keluarga mereka, dan perkara ini perkara yang serius.
Ya betul. Memang benda tu privacy dan benda ni perlu dididik kepada anak-anak murid. Contoh kan, Irfan naikkan tentang isu lelaki. Lelaki tak faham bagaimana kalau contoh seorang wanita dipegang alat suria dan sebagainya. Itu sangat-sangat memalukan dan itu boleh menimbulkan trauma dan sebagainya. Benda ni perlu dididik oleh keluarga, kena ajar. Kalau ke anak lelaki kena ajar. Anak perempuan, kalau anak suria perempuan jangan pegang dan sebagainya. Anak suria lelaki jangan pegang dan sebagainya. Ada batasan yang perlu kita ajar, ada ilmu yang perlu kita ajar kepada anak-anak murid ini, kepada lagi-lagi kepada anak. So ibu, ayah, keluarga perlu ajar anak-anak. Okey, kalau macam ni batasan aurat lelaki bagaimana? Kalau batasan perempuan begini. So benda ni kalau diajar, dididik, insya-Allah mudah-mudahan mereka faham. Ini batasannya, ini auratnya, tak boleh dipegang, tak boleh rapat, tak boleh, kena jaga ikhtilat, kena jaga dan sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka ni daripada kecil faham agama ajar sebab apa. Lastly, sebab apa? Sebab takut-takut kalau contoh dipegang, boleh tak tahu benda ni tak boleh dipegang ke. So mereka akhirnya terjebak dengan contohnya lah apa yang berlaku sekarang, zina dan sebagainya. So benda ni perlu dididik. Orang kata apa? Daripada awal tu, daripada baby tu, daripada anak-anak kecil tu kita kena didik. Tapi di situ ironinya Ustazah, sebab kita nak cuba. Ini bahagian daripada pendidikan seksual sebenarnya, supaya kita menjauhkan diri daripada mereka yang cuba untuk mengambil kesempatan ke atas kita secara seksual, sama ada lelaki ataupun wanita. Tapi bila isu ini timbul, dia seolah-olah ada pertembungan. Adakah wajar untuk dibiarkan orang lain pegang alat kemaluan, alat sulit orang, ataupun kita sebab kita kena berlaku adil kepada dua pihak. Ustazah nak mendidik dan pelajar pula nak menghalang daripada orang melanggar hak privasi mereka. Jadi berhadapan dengan situasi ini macam mana Ustazah? Adakah pelajar itu harus lebih lantang bersuara ataupun sebenarnya ia perlu pada tindakan pihak sekolah yang lebih proaktif? Kalau ikut saya lah, pandangan saya, kalau contoh pelajar-pelajar ni mungkinlah kalau nak merayu kat cikgu pun yang check kan, pilih dan sebagainya. Kalau nak mengadu kat rakan-rakan pun sebaya dengan dia. So apa yang dia boleh buat adalah pertama sekali cuba untuk bagi tahu mak ayah. Mak ayah kan, cuba berbincang dengan cara-cara yang elok. So bila bagi tahu mak ayah, jangan pula kita cuba untuk mak ayah ni bincang dengan guru besar ataupun guru, berdiskusi balik dengan warden, berdiskusi balik dengan guru-guru yang dikatakan buat spot check dan sebagainya lah. Maksudnya kita kena ada diskusi yang pertama sekali. Dan ialah sebab kadang-kadang pelajar ni sebab takut, that's why timbul isu ni dekat social media, viralnya benda ni sebab anak-anak tak tahu nak bagi tahu kat siapa, akhirnya timbullah di social media. So basically first thing, takut dan sebagainya bolehlah terus kepada ibu dan ayah, sebab ibu ayah paling dekat. Bila ibu ayah paling dekat, cuba untuk ibu ayah ni diskusi dengan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Wallahualam, itu pandangan saya. Ustazah, saya nak sentuh sikit lah pasal kebersihan. Dia bukan saya soal hak privasi sebenarnya kan. Soal kebersihan, adakah bersih sebenarnya kita minta supaya pelajar wanita tunjukkan darah tersebut, kena calik pakai kapas, ada laporan mengatakan minta dicalik pakai jari. Daripada pandangan Islam, soal kebersihan itu Ustazah. Baik, daripada pandangan Islam, kalau soal kebersihan ni selalunya kalau isu calik ni, kalau tisu tu dah dicalik dengan darah, lepas tu boleh terus buang lah, ataupun basuh dan terus buang. Maksudnya kalau contoh tisu tu dicalik dengan darah tapi lepas tu biarkan bertebaran di lantai, itu dah melanggar kebersihan. Itu tak menjaga kebersihan lah menurut agama Islam. Tapi selalunya isu yang dibangkitkan bukannya calik tisu dengan darah, lepas tu itu yang dikatakan kebersihan ke tidak kan. Tapi isunya kalau pelajar-pelajar perempuan yang mana datang haid tapi mereka biarkan pad mereka atau membiarkan darah-darah mereka itu hanya terbiar sebegitu sahaja, tak dimasukkan dalam tong sampah dan sebagainya. Dan ini pun menimbulkan orang kata apa, kekotoran lah, kotor, orang kata tak aman, masuk tandas pun tengok orang lain punya darah, lagi tak malu. Jadi begitu. Tapi betul, isu sanitasi itu satu isu yang besar. Sebab kita di negara yang hidup mewah dan seronok dan senang hidupnya, mungkin kita tak boleh nak fahami isu itu lebih mendalam. Kalau di India, isu sanitasi itu sangat penting. Tapi di akhir ini Ustazah, apakah pesanan Ustazah kepada kita punya pelajar dan guru-guru daripada sudut pendidikannya supaya Ramadan di hujung ini kita boleh sama-sama konsilasi supaya janganlah bertemu, carilah titik pertemuan supaya apa yang nak dicapai soal pendidikan dan soal ibadah itu pun dicapai dan soal privasi pelajar juga boleh dijaga. Ringkas Ustazah, silakan.
InsyaAllah, secara ringkasnya yang pertama sekali untuk para guru-guru, saya menghormati semuanya dan semuanya kalau boleh saya nak ajak semua pelajar-pelajar kita berterima kasih kepada guru-guru yang mendidik kita. Jadi yang pertama sekali, guru-guru buat sebegitu mungkin ada cara didikan mereka. Tapi yang paling penting kita kembali kepada asas. Sewajarnya paling batas sekali kita hanya bertanya, adakah kamu haid, adakah pelajar-pelajar kita haid dan sebagainya. Sebab apa? Ada cara-cara yang berhikmah. Kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Guru-guru peganglah ini dan yang paling penting kita terapkan pendidikan, ilmu tentang haid, ilmu tentang solat kepada anak-anak. Anak-anak muda sekarang sangat-sangat perlu belajar tentang perkara ini. Sebab apa? Sebab ia berkait rapat dengan solat kita. Solat itu adalah perkara yang utama dalam hidup kita yang akan pertama sekali akan ditanya dalam alam barzakh nanti. Jadi anak-anak murid, jujurlah, belajarlah untuk bertanggungjawab dengan diri sendiri, belajarlah untuk bertanggungjawab dengan kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Da'i Syafiqah, pendakwah bebas bersama dengan kita berkongsikan sedikit perspektif berkenaan dengan spot check period. Terima kasih sekali lagi Ustazah, dan kepada para penonton, pastinya di hujung Ramadan ini giatkan pergi ibadah dan soal pendidikan itu harus kita revamp dan lihat kembali sama ada apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Islam dan konsep asas semangat pendidikan itu. Dan di akhir sekali pastinya kena amalkan norma baharu, SOP baru dah dikeluarkan berkenaan dengan raya, dan pastinya kita semua disiplin supaya kita boleh melandaikan pandemik COVID-19 ini. Dan bagi mereka yang akan menerima vaksin, kita mendoakan supaya perkara itu dapat dilaksanakan dengan sempurna dan jayanya. Sekian daripada kami Darah Muda. Assalamualaikum.